Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sesi tanya jawab pagi Ahad 26 hari bulan 9 2021 19 Safar 1443 siri yang ke-35. Sekejap ya kita rasa 35 siri dah kita. Soalan yang pertama minta pencerahan tentang kita boleh berdoa kepada Allah minta dikenakan hukuman terhadap orang yang melakukan kezaliman dan maksiat. Macam ayat yang kita baca tadi. Nabi Lut bila dah tak ada lagi harapan, puan-puan LGBT nak bertaubat, nak yutan balik ke jalan yang benar, tinggalkan maksiat dan mungkar yang mereka buat, Nabi Lut kata, qala rabbinsurni alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolonglah aku, binasalah puan-puan ni. Bilakah kita dibenarkan doa kebinasaan itu, bila? Menarik jugalah soalan kita ni. Jawabnya para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, kita tak boleh sewenang-wenangnya doa kepada orang. Tapi kalau kita rasa orang ni khianat kepada kita, zalim kepada kita, maka kita boleh minta dengan Allah Ta'ala supaya hentikan kezaliman itu, atau Allah Ta'ala ambil tindakan ke atas dia. Dalam hadis yang sahih dikeluar oleh Imam Tirmizi, nombor 2525, Nabi kata salah satu la turadu da'watum. 3 orang ni Allah Ta'ala tak tolak dia punya permohonan doa dia. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang berpuasa ketika dia nak buka puasa ataupun ketika dia berpuasa. Yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Karena itulah para jemaah sekalian, kita jangan zalim kepada orang. Sekali dia angkat tangan berdoa, Allah Ta'ala kabulkan doa. Jadi kata ulama, hadis ini menunjukkan bahawa boleh kita berdoa ke atas, berdoa al-mazlum, orang yang dizalimi, dia boleh berdoa kepada orang yang menzalimi dia. Tapi ingat, kita doa kepada benda tu saja. Ya Allah, ya Tuhanku, orang ini telah menzalimi saya. Dia rampas tanah saya contohnya. Ya Allah, kembalilah tanah itu kepadaku. Sekat tu je. Kalau bolehnya. Tapi layak tadi. Jangan melampau sangat. Ya Allah, kembalilah tanahku kepadaku. Jadilah dia ni mampu bayar tanah. Itu dia panggil i'tidad dalam doa. I'tidad dalam doa. Jadi kita gizali orang lain pula dengan doa kita. Jangan. Kena hati-hati. Itu dia panggil, kata di Ibn Abbas menafsirkan ayat surah An-Nisa 148, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawl illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Ibn Abbas kata la yuhibbullah an yad'u ahadun ala ahadin, Allah Ta'ala tak suka kita doa ke atas orang lain kecuali dia tu dizalimi. Kalau dizalimi bolehlah kita doa, tapi kalau dia sabar, lebih baik daripada itu. Panjang lagi lah cerita bab doa ni. Cerita doa Sa'ad bin Abi Waqqas ke atas orang Kufah itu panjang. Tuan-tuan tengoklah. Ada dalam video yang ana cerita tentang Sa'ad ini. Tuan-tuan tengok satu wacana yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Tajuk dia doa kepada pemimpin. Saya dah panjang kat situ. Baik, yang pentingnya kita nak doakan kepada orang yang kena, orang yang zalim ini, kena tengoklah cara. Contohnya dia ni buat maksiat, teruk sangat maksiat, larang tak pakai. Kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, berhentilah dia ni daripada maksiat. Jangan suruh dia mati. Kita ni biar ada sifat rahmat. Ya Allah, mintalah dia ni berhenti daripada maksiat. Curahkanlah dalam hatinya untuk bertaubat. Jadi kita doakan baik-baik. Tapi orang zalim kepada kita, boleh kita balaskan kezaliman ke atas kepala dia. Boleh. Soalan yang kedua, berapa kebilangan sebenar ayat Quran? Kami dengar, kalau tanya orang tua-tua,
Semua kata 6. Betul ke? Popular tuan-tuan. 666 ni. Betul tak? Ada orang beli kereta nak nombor 666. Kenapa? Ayat Quran. Oh, bijak dia punya. Macam-macam dia punya 6. Rupanya kita ni sebenarnya para pelajar sekalian tidak belajar ilmu analisa, tak ada. Ilmu buah besar ada. Ilmu analisa tak kuat. Quran bukannya besar sangat. Dalam Quran ada 114 surah. 114 surah. Tanda sikit, kita main fakta pagi ni, insya-Allah. 114 surah, kalau tuan-tuan ambil Quran, buka satu-satu. Surah Fatihah 7 ayat. Buka kalkulator tu dia 7. Surah Baqarah berapa ayat? Baqarah. Ali Imran. Keluar selalu dia punya total berapa bilangan. Ni tak pernah tanya, tak pernah buka, tak pernah buat kira-kira hisap, tak ada. Maka timbullah 6 siapa ketua 66. Rupanya bila kita kaji tengok ayat Al-Quran itu bukan 666. Tanda 6236. 6236. Mungkin tuan-tuan ada terbaca, dia kata 6348. 6348. Betul ke tak? Kata ulama yang 6348 tu dia bilang sekali dengan bismillah kat depan surah. Bismillah. Jadi biasa ulama yang buat 6236 ni dia gugurkan bismillah, sebab bismillah tu bukan nombor 1. Cuma ambil berkat ditulis depan tu. Menarik juga ni. Ada orang kata lagi kalimatul Quran. Kalimat dalam Quran tu ada 77,439 kalimah dia. Huruf Quran ada berapa? Huruf Quran ada 320,015 huruf. Bermakna kalau kita baca satu sekali khatam Quran, kita dapat 3.2 juta pahala. Allahu Akbar. Kaya tuan-tuan, kaya kita. Kaya. Dah kita malah nak kata apa. Baiklah. Alhamdulillah. Itu di antara fakta lah. Kita pindah kepada soalan yang ketiga. Adakah dikira makruh jika kita terus mengerjakan solat sunat ba'diyah? Terutama solat sunat Jumaat. Solat Jumaat. Selesai saja memberi salam, kita bangun. Solat selalu. Para jemaah sekalian, kita kena ingat. Tertib ibadat itu, kita kena tengok bagaimana gaya yang dibuat oleh Nabi SAW. Gaya Nabi, selepas daripada solat, Nabi akan mula dengan istighfar. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya jalal ikram. Maka itu dia panggil, barulah kemudian selesai daripada istighfar, Nabi kita akan pindah tempat. Dia tak solat tempat yang sama. Dia pergi baru dia solat. Sama ada dia solat di masjid atau dia solat di rumah dia. Maka ulama kata al-afdal kita balik solat sunat itu di rumah. Tapi oleh kerana zaman kita ni tidak ada jaminan nak solat di rumah, maka bolehlah kita solat di mana? Kita solat di masjid. Cuma kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sunatnya yatahawwal. Kalau boleh kita pindah tempat kita solat fardu sini, solat sunat di sini, ke depan. Mana-mana tempat yang ada ruang kosong, yang ada pelindungan, dia panggil sutrah, elok. Tapi kalau kita bangun terus, macam saya perhatikan di tempat kita hari ni, oleh kerana imam tu zikir lama, jadi orang ni nak pergi cepat. Dia nak pergi kerja ke macam mana kan. Jadi dia zikir sekejap, yang asah, yang warid tu, kemudian dia solat sunat. Kemudian dia pun pergi. Ataupun selepas solat tu dia pergi mana? Dia balik lah. Ataupun pergi tempat kerja dia. Maka kita mengatakan eloknya macam tu. Tertib dianya, zikir dulu,
Selepas zikir, selepas kita zikir, kita buat apa? Barulah kita solat sunat. Itu kalau kita boleh pindah tempat. Kalau tak boleh pindah, tak apa. Di tempat yang sama. Sebab para ulama mengatakan, ada dua yang boleh memisahkan di antara solat fardu dengan sunat. Iaitulah kita bercakap. Cakap atau pindah tempat. Mana dah kita zikir, dah panjang dah tadi. Kita berdoa dah, itu cakap dah tu. Mana? Yang tak bolehnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar. Sama, tak boleh. Macam solat dia panggil solat jamak. Itu tidak boleh. Macam solat jamak, itu tidak dibolehkan. Alhamdulillah. Soalan yang keempat, bagaimana cara melupuskan Al-Quran atau buku agama yang sudah tidak dipakai ataupun yang sudah rusak? Mana Quran yang dah hancur separuhnya, cari koyak ataupun dimakan oleh anak-anak ke macam mana, buku-buku agama yang sudah lama yang kita tak guna itu, apa jadi? Macam mana kita nak buat? Jadi kata di para ulama di sini, dia kata ada dua cara kita. Yang pertama sekali, buku-buku tu kalau boleh dibaiki, Quran ke kita boleh tampal balik, boleh binding semula, itu yang utama kita jaga. Terutama sekali yang di masjid ni, sebab orang wakaf. Kalau boleh kita panjangkan wakaf orang tu lagi baik. Tapi kalau sudah tidak dapat digunakan lagi, maka ada dua cara. Ada ulama mengatakan kita ambil Quran, ambil kitab kita ni, kita pergi kebumikan dia sebagaimana dikebumikan mayat. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hambali dia kata yudfanu fit turab. Tapi jangan tempat laluan orang pijak lah, kita pergi macam tempat-tempat yang orang tak pijak, tempat yang selamat tu. Sebagaimana dikebumikan seorang jasad muslim, orang mati. Masya Allah. Ada juga ulama lain pula dia kata eloknya kita bakar dia. Dia kata wa minal ulama, di antara ulama mazhab Syafi'i dan Maliki, kalau Quran tak boleh guna lagi kita bakar. Debu dia tu di apa ni? Dia letak di tempat yang selamat. Kita ambil debu dia, abu dia tu, kita pergi kebumikan supaya orang tak pijak dia. Sebagaimana Nabi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, apabila selesai kumpul Quran yang tidak digunakan itu dibakar. Jadi kita kata ada dua lah. Cuma di Malaysia ni bukan setakat bakar. Bukan setakat bakar. Dia kumpul ke abu tu, dia buat macam ketul batu tu, pergi letak buat tukun di tengah laut tu. Baru ni ada pejabat agama kita, dia bawa ni. Tuanku sendiri berangkat pergi tengah laut. Jadi itu yang rasmi bagi kita lah, yang ada sebuah dua kitab di rumah ni boleh kita bakar. Bukan niat nak menghina, bakar tu kerana nak jaga kesucian kitab-kitab tadi. Yang kita bimbang hari ni, yang kita bimbangnya kita campur pasal orang duk pijak, itu jangan. Hati-hatilah tu. Mana ada dua cara, sama ada kita kebumikan dia ataupun kita bakar dia. Kemudian debu dia tu baru di apa ni. Ada orang kata dihanyut di sungai, tak boleh lah pula. Kan kita sekarang ni kempen sayangi sungaiku. Jadi kalau masing-masing bakar Quran, campur jadi macam zaman Tatar dulu, katanya sungai di Iraq tu jadi hitam dengan sebab dakwat. Wallahu alam. Soalan yang keempat, bagaimana lafaz takbiratul ihram? Allahu Akbar ataupun Allahu Akbaru? Yang mana satu? Jawabnya kita berhenti dia panggil Allahu Akbar. Itu yang lebih baiknya. Tapi kalau dihidupkan dia tak boleh. Tuan-tuan tengok dalam kitab yang kita ngajar di sini, kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in dia kata boleh. Dan juga tidak memudaratkan bila diberikan baris hadapan pada ra. Allahu Akbaru. Tapi yang fasihnya, yang terbaiknya, kita matikan dia. Allahu Akbar. Soalan ni ada tambahan ni. Allahu Akbaru kabira lah. Kabira tak ada. Allahu Akbar saja untuk takbir. Kalau kita nak baca doa iftitah tu baru Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira, itu boleh. Sebab dia sudah berpindah tempat itu. Baik para pelajar sekalian,
Soalan yang kelima, apakah hukum menjadi ejen penapis air? Penapis air ke, ejen jual motosikal ke? Beli tunai harga lain, beli ansuran harga lain. Adakah ada unsur riba? Maknanya harga tunai 4,000 cash, harga ansuran 4,600. Ada dua harga berbeza. Adakah ini salah? Ada unsur riba? Jawabnya tidak. Yang salahnya Nabi kita larang jual satu benda, dua jualan atas satu benda. Ni barang aku ni harga 5,000, 5,500 ansuran. Tapi kita tak ambil yang mana satu. Itu tak boleh. Tetapi dua harga yang berbeza, setelah kita apa? Setelah kita putuskan nak yang mana satu. Bakal boleh. Kita putuskan yang mana kita nak. Tak apa yang tu. Contohnya kita kata dua harga. Saya pun fikir, beli cash 5,000 banyak lagi ni, tanggungjawab ni. Tak cukup makan. Baik. Saya ambil yang ansuran. Akak kita satu. Aku jual lah barang ini dengan harga RM5,600. Ansuran 100 ke 500 ke sebulan, ikut. Satu akad. Itu tidak jadi riba. Yang ribanya tak tahu berapa. Soalan yang keenam, apakah kategori orang yang boleh menerima sedekah? Orang nak terima sedekah ni apa kategori? Kita kena tengok tuan-tuan, istilah sedekah dalam istilah apa ni? Istilah kita orang Melayu ni ada dua, tak? Sedekah wajib, sedekah sunat. Sedekah wajib dan sedekah sunat. Maka kita kena ada dua kategori. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengoklah yang mana satu sedekah kita ni. Mana satu kita punya sedekah. Kalau kata sedekah sunat, tak apa, siapa-siapa kita nak beri pun boleh. Cuma afdal tak afdal lah. Kalau nak sedekah orang miskin. Tapi kalau kata sedekah wajib yang kita panggil zakat, maka dia ada asnaf. Asnaf ni sebenarnya golongan. 8 asnaf. Jadi kita jadi istilah dah. Aku nak ni asnaf ni. Ni orang miskin. Orang miskin itu salah satu daripada sinfun asnaf. Kita tapi dah jadi istilah. Nah, macam arwah lah juga. Arwah jadi istilah. Padahal ruh orang mati seorang je. Yang kenapa kita guna arwah? Maknanya ruh. Itu tapi dah jadi bila kata arwah tu menjadi orang mati. Tak apalah, gunalah istilah. Asal kau faham, jangan tak faham. Maknanya asnah itu Allah Ta'ala ada sebut dalam Quran, tuan-tuan tanda dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 60 dia kata apa? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ada 8 kumpulan. Yang pertama orang kita boleh beri zakat ni, sedekah wajib, orang fakir, orang miskin, bayar kepada amil ni pegawai zakat, orang muallaf, yang seterusnya al-gharimin, orang yang berhutang kerana masalah umum, bukan kerana peribadi. Peribadi pun boleh juga, tapi dia miskin, dia terpaksa berhutang, itu dia panggil peribadi. Ataupun fi sabilillah, pergi sabilillah tu asalnya untuk peperangan. Sekarang ni peperangan dengan alat media, peperangan dengan dakwah, jadi luas. Kemudian yang ke-8 ibnus sabil, pengembara yang terputus bekalan di tengah jalan. Itu dia panggil orang yang mana orang yang dikira layak untuk menerima zakat. Baik. Soalan yang ke-8, minta jelaskan makna takwil. Takwil dengan alif
Hamzah atas. Ta'wil ni tuan-tuan ada dua makna dalam Quran ini. Satu dia panggil ta'wil dengan makna tafsir. Ta'wil dengan makna tafsir. Macam diguna oleh sebagian ulama salaf, kan? Dia kata ta'wil Quran. Ta'wil seperti Ibnu Jarir At-Tabari, dia kata apa? Ta'wil hazil ayat dengan makna tafsir ayat ini. Tapi bila kita kata ta'wil dengan makna yang diguna selama meluas ini, ta'wil dengan makna lafaz yang ada itu tidak diguna, kita guna dengan makna lain, dengan qarinah yang lain. Macam biasanya orang ta'wil dalam Quran ni ayat sifat. Seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah sebut Allah Ta'ala Ar-Rahman itu beristiwa di atas arasy. Jadi ulama salaf dia tak takwil. Dia kata istiwa macam mana itu hak Allah Ta'ala. Kenapa kita nak fikir dengan otak kita? Tapi ulama yang kemudian dia panggil khalaf ni dia takwil. Dia kata istiwa dengan mana istaula, menguasai. Itu panggil takwil. Jadi takwil ni maknanya kita tafsir ayat yang zahir itu dengan makna lain. Maka para ulama mengatakan kalau kita ayat-ayat Quran ni kita tafsir, kita kekalkan makna dia seperti yang dipaham oleh ulama salafus salih, itu yang asalnya. Cuma bila takwil ni kenapa? Sebab nak lari daripada bimbang takut orang salah faham. Orang salah faham kalau dia tak faham. Tapi kalau kita dah huraikan makna ayat ini dengan tafsir ulama salafus salih, orang boleh faham. Satu lagi, penggunaan umum. Contohnya kita kata orang ni mengeluarkan perkataan yang sangat berbahaya. Jadi kita boleh takwil. Bukan tu. Kata-kata dia tadi sebenarnya dia pening kepala, tak sempat makan ubat tu. Jadi kita cuba takwil. Cuba nak tafsir perkataan dia tu kepada lebih harmoni. Tapi yang jadi hura-hara sekarang ni bukan takwil kepada harmoni, nak takwil supaya jadi tak harmoni. Sebab itulah kita jadi kelahi banyak hari zaman kita hari ni. Kelahi banyak. Maknanya kita tafsir hati orang pun kita boleh tafsir, boleh takwil lagi. Jadi kita kena belajarlah ilmu mentakwilkan. Ada kalanya perlu takwil lah. Cuma kalau kita dah huraikan, maka para ulama jangan duduk keluarkan perkataan-perkataan yang boleh mengelirukan masyarakat. Sekarang ni puak-puak geng batiniah ni banyak keliru. Macam mana boleh tafsir kul huwallahu ahad? Kul huwallahu huwa tu balik pada Nabi. Apa benda? Huwallahu ahad, Allah. Jadi ini dia nak pergi kepada ilmu batiniah. Ilmu batiniah pergi kepada ilmu wahdatul wujud. Allah tu aku tu Allah, Tuhan tu jadi dia. Ini semua ni permainan-permainan yang boleh menyesatkan. Tapi kita masalah tak jadi sesat sebab yang bercakap tu tengok penampilan tokoh ulama yang kita tabarkan, yang kita rasa hebat. Hati-hati tuan-tuan. Baik. Soalan yang ke-9, jemaah haji Malaysia bila berangkat nak pergi keluar rumah ada Bilal azan, adakah amalan ini sunnah ataupun khilaf? Jawabnya sunnah tu tidak, tapi dia masuk dalam khilaf. Sebab apa? Sebab tak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak pergi mana-mana Bilal azan, tidak ada riwayat begitu. Cuma ulama-ulama fiqh kita ni dia kumpul. Dia kata boleh ke azan bukan untuk solat? Macam bila berlaku kebakaran. Bila berlaku orang ni dirasuk oleh syaitan. Boleh tak kita baca, kita azan? Sebab apa? Sebab dalam hadis kata azan itu syaitan idza nudiya bis salati adbara syaitan. Bila kita azan, syaitan pun lari sampai terkentut. Jadi sekarang ni berlaku kebakaran, api, syaitan mari pada api. Jadi kita azan supaya syaitan lari. Sama juga bila berlaku orang kena rasuk kan? Kena rasuk ke syaitan, kita biasanya bomo ni akan azan. Ahli-ahli ruqyah ni sebab nak halau syaitan. Itu adalah disebut oleh para ulama, tetapi kita kena ingatlah kan? Dalam benda-benda lain yang tidak disyariatkan, macam azan di telinga bayi itu ada. Azan nak keluar rumah, nak turun mayat nak turun dari mana, azan. Sampai di kubur, nak masuk kubur, azan pula. Kita kata itu tidak ada dalam sunnah Nabi, tinggalkanlah. Kita ambil yang ada sunnah.
kita ambil yang diajar oleh Nabi SAW, kecuali beberapa tempat yang disebut tadi ada kaitan dengan syaitan, dengan jin. Wallahu alam. Itu ahli-ahli ruqyah yang lebih pandai dalam masalah ini. Tapi dia sudah jadi budaya. Adat sudah menjadi ibadat. Azan ya saya. Ada ni setengah orang ni nak solat jenazah tak ada azan. Tapi lepas solat jenazah tak boleh bergerak jenazah, duduk tunggu kat tangga. Azan dulu. Azan belum solat, panggil orang mari ramai-ramai. Contohnya kita kata, dia kata sebab itulah kalau perkara yang tidak ada dalam sunnah Nabi kita rasa susah lalu. Banyak benda-benda yang kena takwil. Ini cerita takwil ni kena hurai balik, kena syarah balik. Akhir sekali ada yang diterima, ada yang jadi benda yang bid'ah, benda khurafat. Dia akan pergi kepada perkara-perkara yang tersebut bila kita buat tidak berpandukan kepada nas, tidak berpandukan kepada sunnah. Soalan yang ke-10, saya seumur tak dan nak habiskan bacaan surah Al-Mulk ketika nak tidur. Boleh terima ke soalan bahasa Kelantan ni? Kalau tidak, tak saya jawab. Sebab tak ikut SOP soalan. Tulis je soalan bahasa Malaysia. Tu dia. Tapi kita layanlah juga dah. Sebab bahasa Kelantan ni bahasa yang comel. Alhamdulillah. Kata orang Kelantan pun comel juga. Allahu Akbar. Jadi saya baca awal sebelum tidur. Selepas solat Isyak, takut tertidur awal, kita baca awal. Boleh tuan-tuan. Dia kita kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia tidak tidur kecuali dia baca dulu 2 surah. Tengah ni 2 surah ni kita jarang buat. Yang Alif Lam Mim tu kita baca kan. Tengok dalam hadis riwayat Imam Ahmad At-Tirmizi daripada Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanam. Nabi kita tak tidur hatta yaqra Alif Lam Mim sajadah. Baca hak ni sekali lagi tambah. Yang kedua, tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa hadisun sahih. Hadis sahih ni. Maknanya kalau kita kata kita boleh je kita baca 2 surah. Satu lagi surah Alif Lam Mim sajadah, satu lagi surah tabarakallazi, surah Al-Mulk. Jadi bila Nabi kita tak tidur, jadi tidur ni biasanya malam. Manakala soalan tuan tadi, dia kata takut tak sempat nak tidur, tertidur begitu saja, saya baca awal, insya-Allah termasuk. Cuma yang afdal, yang terbaiknya, kita jadikan dia di akhir. Sebab kita nak tidur ni dalam keadaan berwudu, baca surah Sajadah, baca surah Al-Mulk, baca ayat kursi, baca 3 kul, sapu di tubuh, baca doa-doa, biar kita tidur dalam keadaan bersih. Keadaan kita ingat kepada Allah. Kalau mati tengah tidur pun, alhamdulillah kita sudah buat persiapan. Kalau hidup balik, kita keluar balik pula esok, kita baca lagi. Jadi bolehlah. Cuma yang saya tegurnya, supaya tidak dijadikan budaya lah. Selepas solat Isyak, ada setengah. Ni saya hadapi sendiri. Bukan rekaan, bukan tuduhan. Tengah kita duduk zikir lepas solat Isyak. Subhanallah. Tiba-tiba duduk ada kertas photostat surah Al-Mulk. Kemudian imam pun baca surah Al-Mulk. Zikir lepas solat tertinggal. Jangan ubah format, tak bagus. Format kita ni format ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ajar orang untuk 1 bulan, beberapa hari baca surah Al-Mulk, boleh. Tapi nak jadikan satu bacaan rasmi setiap hari bertahun-tahun, tak ada dalam riwayat dia termasuk dalam bacaan selepas solat Isyak. Tidak ada. Jadi kita peringkat awal untuk nak ajar, nak didik, bolehlah. Tapi jangan jadi sampai peringkat budaya pula. Membudayakan baca. Budaya baik Ustaz, betul. Semua benda baik kita nak buat. Tapi kalau ibadat tu jadi tidak ada dalam sunnah Nabi, sukarlah untuk kita nak mempertahankan. Baik. Tengok soalan yang ke-11. Selepas solat fardu, afdal zikir atau afdal solat sunat ba'diyah? Tadi kita dah jawab dah soalan yang sama ni. Tapi oleh kerana soalan ni mari daripada jauh, terpaksa kena terbang 2 jam kapal terbang, kita layanlah juga dia kan. Jadi soalan dia kata ada orang ni, imam dia baca zikir panjang, kemudian ada makmum yang bangun terus. Bangun tunggu solat sunat. Kemudian duduk pula. Baca Al-Mulk pula dengan kita.
kita kata semua tu format-format yang tidak ada dalam sunnah. Yang ada sunnahnya lepas solat, zikir. Selepas kita zikir, kalau kita boleh balik untuk sunat ba'diyah di rumah itu afdal. Kalau tak boleh, kita sunat ba'diyah di mana? Di masjid. Solat bacaan al-mut itu kita boleh baca sendiri-sendiri. Eloknya kita baca bila? Baca di saat kita nak tidur. Baiklah para pelajar sekalian, ambillah perhatian. Jadi tartib. Ada juga ulama kata boleh je kita solat sunat ba'diyah kemudian kita zikir. Tapi ambil tartib yang asal lah. Tartib asal dia solat fardu, zikir selepas solat, kemudian barulah kita pergi kepada sunat ba'diyah. Lepas ba'diyah nak duduk di masjid duduk, nak balik. Ataupun balik sunat di rumah. Soalan yang ke-12, mohon pencerahan tentang satu hadis yang diviralkan. Ini bukan hadis Nabi ni, nama dia hadis viral. Tuan-tuan kena ingat. Kita belajar ilmu hadis zaman dulu, ada hadis kursi, ada hadis mutawatir, ada hadis sahih. Zaman kita ini dia panggil hadis viral pula dah. Apa dia hadis viral? Dahsyatnya surat Al-Ikhlas. Allahu Akbar. Macam mana dahsyat ni? Tuan-tuan tengok. Hebatnya dia ni. Saya baca sekejap je. Qul huwallahu ahad. Nabi kita, dia kata, bukan Nabi kata ni, dia kata Nabi kita pada suatu ketika bersabda, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya Qul huwallahu ahad ni tertulis di sayap malaikat Jibril. Allahus Samad tertulis di malaikat Mikail. Lam yalid wa lam yulad tertulis di malaikat Israfil. Lam yakul lahu kufuwan tertulis di malaikat Israel. Allahu akbar. Banyaklah. Baca lagi. Ketika saya Rasulullah Isra Mi'raj jumpa malaikat berapa ribu tiang. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama dalam sudut fakta ataupun auta. Dua ya. Ada ke hadis sahih Nabi kita sebut nama malaikatul maut tu nama dia Israel. Bila Israel datang manggil, jawabnya tidak ada riwayat yang sahih yang Nabi kita namakan dia. Sebab itulah dalam Quran sebut malakul maut. Jadi kalau bunyi pelik-pelik macam ni, bagi sayap sini, malaikat ni, kemudian baca pula lebih-lebih, satu lagi panjang dia punya ni. Saya nak baca sampai habis sini ya soalan kita hari ni. Maka kemudian dia pula bersifat dia panggil berantai. Tolong sampaikan. Jangan berhenti di sini, tolong sampaikan, bawa hadis Nabi. Siapa menyampaikan satu ilmu. La ilaha illallah. Tuan-tuan gini saya kaedah. Kalau hadis tu pelik, panjang sangat, detail sangat, pembahagian benda-benda gini, nampaklah hadis tu palsu. Mudah ya. Ini sekarang ni kita kata hadis ni palsu, tuan-tuan pangkau harta dia, hantar balik ke orang yang hantar tu. Jangan sebar. Ada sebuah buku ni, nama dia Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Kitab buku ni menarik tuan-tuan. Nama dia Al-Manarul Munif. Tuan-tuan boleh ambil buku ni. Sudah ada dalam internet, tulis nama ni. Nama buku ni ada jual. Sahabat saya juga jual ni. Saya tak jual. Dalam buku ni ada 347 panduan kita nak kenali hadis. Dia tuan-tuan dan puan-puan. Hadis ni kalau yang pertama sekali kalau kita nak kenal, kita kena tengok sanad. Ni ulama yang pandainya kita tak reti. Ulama kata rawi ni siqah, rawi ni kadzab, rawi ni kuat. Satu lagi cara kita nak kenal hadis melalui matan. Kalau matan dia melampau sangat, pahala lebih-lebih. Tengok tadi, detail sangat dia punya huraian bagi sayap malaikat ni, kita kata hadza kadzib. Ini semua hadis, simptom-simptom hadis palsu yang boleh kita kenal pasti. Tak payah bagi ulama lah, tuan-tuan baca sendiri, pelik ni. Tapi bukan semua yang pelik tu palsu, tidak juga. Sebab ada yang kita pelik dengan otak kita ya, tapi ulama-ulama tak pelik bagi dia. Cuma kalau cerita melampau sangat kepelikannya, pahala yang dijanjikan pelik sangat, maka itu dia panggil simptom hadis palsu. Nama kitab kita ni dalam cari dalam internet tulis dia 347 panduan kenali hadis sahih dan dhaif. Dalam bahasa Arab tulis Al-Manarul Munif. Tuan-tuan belilah kitab ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menjadi panduan kepada kita insya-Allah.
Kalau tidak hari-hari saya kena jawab soalan, hadis ni pelesu tak pelesu. Tengok ya, kalau yang pelik tu jalan. Soalan yang ke-13 merujuk kepada kuliah Fathul Mu'in 22 September 21 mengenai tempat sujud dan kain bawaan. Terima kasihlah kepada soalan ini, menunjukkan bahawa penanya ni ikut pengajian berkitab. Alhamdulillah dia bawa dengan muka surat lagi. Saya ingin bertanya tentang hukum sujud atas telekung, kain tudung semasa solat. Dalam kitab tu sudah jelas, para pelajar sekalian, dia kata apa? Kita tak boleh sujud dengan kain yang bergerak dengan gerakan kita. Kain telekung di atas kepala kita, dia bergerak. Jadi kalau kita nak sujud, kain yang duduk di atas tempat sujud, tak boleh. Kita kena ketepikan dia. Jangan sujud atas dia. Tangan tak apa dalam kain. Dahi tu. Yang tak bolehnya dahi. Yang lain tu boleh. Jelas insya-Allah. Soalan yang ke-14, petikkan dari buku Mekah. Ni. Tommy, terima kasihlah. Sekali lagi terima kasih kepada pelajar ni sebab dia baca buku Mekah muka surat 53. Muka surat 53. Cerita tentang hadis yang panjang, kisah sejarah Telaga Zamzam tu, kan? Hadis yang panjang apabila kata Nabi pada masa itu tidak ada biji-bijian di Mekah, belum ada tanaman banyak lagi. Jadi dia tanya Nabi Ismail, Ibrahim mari ziarah menantu dia. Dia kata, Ismail gimana? Dia kata pergi memburu, cari daging, cari makanan. Kamu makan apa? Dia kata makan daging lah abah, ayah. Minum air Zam-Zam. Maka Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berkatilah daging dan air mereka. Pada masa itu tak ada bijiran di Mekah. Maka Nabi berkata, jika seorang hanya punya dua benda ini, daging dengan air, sebagai makannya di tempat ini di Mekah, kesihatan dan kehidupannya tidak tergugat kecuali jika dia hidup di Mekah. Jadi hadis ni ada kaitan dengan darah tinggi, dengan diet pemakanan lah, kan? Mana kalau kita makan daging sentiasa, duk makan dagingnya, tak ada makan dia punya kanji yang gandum yang apa ni, tak boleh. Tapi mukjizat kepada Nabi Ismail, Nabi kata kalau dia orang tu makan di Mekah tu, apa dia? Daging dengan air pun cukup. Diet dia di Mekah. Tapi sekarang ni tak apa nak jadi juga sebab kambing pun bukan mari Mekah, kambing di lain tempat. Wallahu a'lam. Itu maksud dianya. Kepada soalan yang bertanya tadi, saya tak apa jelas di sini. Maknanya itu mukjizat pada Nabi Ismail. Mukjizat pada Nabi Ismail, dia isteri kata kami makan dagingnya, makan daging, BBQ daging, buat apa daging, minum air Zam-Zam, kami dah kenyang. Nabi pun respon kepada cerita itu. Nabi kata ini hanya di Mekah. Mekah pada zaman itu. Adakah zaman kita ni sesuai lagi? Wallahu alam. Sebab zaman kita pun banyak. Cuma ana perhati tengok mukjizat juga ni kepada Nabi Ismail ni, kepada Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak makan kambing di Malaysia, bila pergi Mekah kita bagi nasi kambing, boleh makan dia. Oh, jadi ustaz sini. Kat Malaysia saya seumur hidup tak makan kambing ni. Kita kata Masya Allah. Sebab itulah saya lah sambil-sambil bergurau. Kita kata tuan-tuan, makanlah kambing di Mekah ni. Nanti balik tak makan. Ada jemaah kita bagi tahu, terima kasih ustaz, saya seumur hidup tak pernah makan kambing. Satu lagi yang tak pernah makan Indomie. Mari jumpa kat Mekah. Baik, mari kita jawab soalan dulu. Cerita semula Soalan 15, macam mana kalau kita terbangun terus qiyam selepas bacaan tahiyat semasa solat sunat? Bolehkah kita duduk semula dan terus beri salam? Ya, memanglah. Contohnya orang ni terlupa, dia selepas daripada tahiyat, dia kata tu, selepas baca tahiyat, dia ingat ke nak naik rakaat yang ketiga, Allahu Akbar, 2 rakaat je solat sunat. Macam nak buat? Adakah dia bagi salam sambil berdiri? Assalamualaikum. Tak. Dia kena duduk balik, duduk tahiyat semula. Ada satu lagi yang dia kena ketahui ni, dia kena sujud sawi. Sujud sawi, kemudian baru dia bagi salam.
Mana kena duduk semula lah. Bukan terus bagi salam waktu berdiri. Soalan yang ke-16, cerita burung gagak. Semasa Qabil bunuh Habil. Seekor ke dua ekor? Allahu Akbar. Seronoklah para pelajar kita ni. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 31, Allah Ta'ala sebut seekor ya. Dalam ayat Quran Tuhan kata apa? فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ. Allah Ta'ala hantar mari gagak, duduk korek tanah, dia pun ambil kawan dia mati, dia tanam. Jadi Qabil duk tengok, oh macam ni rupanya tanam ayat. Dia pun tanam lah abang dia tu, adik-adik dia yang dia bunuh tu. Di sini kata di para ulama, ada kata contohnya tafsir daripada ulama salaf jugalah tafsir. Dia kata apa? Gagak tu 2 ekor. Gagak tu asalnya 2 ekor. Dia berkelahi balah. Maka mati seekor. Yang seekor tu mati. Kata di Mujahid. Mujahid ni ulama tafsir. Dia kata ba'asallahu ghurabaini faqtatala. 2 ekor gagak ni balah berkelahi, seekor mati. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yang mati tak sebut. Allah Ta'ala sebut yang sudah mati. Kan Quran ni dia bukan detail macam cerita. Faba'asallahu ghuraban. Maka Allah Ta'ala hantar mari ghurab yang tak mati tadi, pergi korek tanah, gali, dia pun tarik mayat kawan dia tu masuk dalam tu. Timbus. Oh, Qabil pun kata, oh macam ni rupanya nak tanam orang. Tanamlah dia. Selesailah masalah kita. Allahu Akbar. Baik. Itu dia panggil ilmu tafsir. Kadang-kadang kita nampak, macam bercanggah ya. Tak bercanggah. Kita kena tengok huraian ulama tafsir dalam masalah ini. Baik. Soalan yang ke-17. Apakah hukum orang yang terlalu mengagung-agungkan makhluk-makhluk lain, seperti makhluk alam ghaib? Dalam masa yang sama, dia masih mengamalkan, mengajak kita ke jalan yang baik. Macam sebahagian orang lah, dia mengajar kita, ajak kita solat, ajak kita ni. Tapi dalam masa yang sama, dia juga duk main, duk panggil bulia, panggil apa ni rijalul ghaib tu. Jadi kadang-kadang dia percaya kepada benda-benda yang misteri-misteri. Kita kata itulah masalah kita. Maka kita sebagai orang yang nak mencari kebenaran ni, tuan-tuan dan puan-puan, tak usahlah duduk cari benda pelik. Kenapa nak panggil orang ghaib? Panggil orang hidup pun ada ramai kat kita. Kan, kalau ada masalah apa-apa, sakit panggil ambulan, ada kebakaran rumah masuk ular, panggil penyelamat bomba. Sekarang ni kalau kita lapar, panggil food panda kan. Semua boleh, yang hidup-hidup boleh panggil. Di mana kita panggil benda gaib ni kadang-kadang menimbulkan masalah. Ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Jadi kita susah kita nak buat parameter dalam masalah-masalah berinteraksi dengan benda-benda gaib ni. Kadang-kadang semua benda kita panggil belaka. Nak tanam ponggok panggil ya Idris, ya Fulan, ya Bulia, ya. Jadi kita kata ini semua boleh menimbulkan kecelaruan kepada orang masyarakat. Jadi patutnya pendakwah ajarlah yang sahih, yang jelas kepada masyarakat, supaya mereka tidak keliru dalam beberapa perkara yang di dalam kehidupan kita ni. Baik, soalan yang ke-18. Qunut nazilah. Imam baca jahar ke sir ketika solat berjamaah? Jawab dianya, qunut nazilah ni qunut yang dibaca ketika bencana. Tuan-tuan kena ingatlah, dia panggil qunut nadma. Bahasa sekarang dia panggil nadma. Qunut ketika bencana, mari Covid, mari banjir, mari peperangan, mari contohnya pendakwah-pendakwah ni kena tangkap oleh musuh Islam. Maka pihak pemerintah kata kita kena baca kunut. Kunut ni dibaca 5 waktu, bukan subuh saja. Jadi bila kita baca kunut, kita kena amin. Ketika itulah imam kena baca kuat lah. Kalau tidak, tak tahu baca apa imam. Mestinya angkat tangan. Dengan doa-doa kunut nazilah itulah. Baik. Jika makmum masbuk, imam tidak baca kunut nazilah, bolehkah makmum tadi baca kunut nazilah pada rakaatnya yang terakhir? Maknanya setelah kita berpisah dengan imam, kan kita sempat 2 rakaat dengan imam, contoh 3 rakaat. Imam dah bagi salam, kita tambah 1 rakaat lagi. Boleh tak kita baca kunut nazilah
Jawabnya boleh. Kunut nazilah ni boleh dibaca oleh imam, boleh kita baca seorang. Tak ada masalah, insya-Allah. Soalan yang ke-19, makmum masbuk. Ketika imam sudah i'tidal, mana lebih baik, terus masuk atau tunggu rakaat seterusnya? Ini soalan. Menarik juga ni. Saya pun suka juga. Sebahagian masyarakat, bila dia masuk masjid, imam duduk sujud. Tak sempat dah rakaat. Habis, berdiri. Tunggu sampai imam bangkit semula, barulah dia Allahu Akbar. La. Haza khata'. Haza huwa al-khata'. Yang betulnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, imam adraktum fasallu. Di mana kamu sempat ikut imam, teruskan. Kita datang contohnya imam sedang sujud, kita pun Allahu Akbar, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian kita pun sujud. Takbir, sujud, duduk sekali dengan imam. Imam sedang tahiyat awal lah kita. Imam sedang apa saja, sedang rokok. Kalau dalam rokok ada masalah sikit. Kalau imam sedang rokok, kita sempat takbir, kemudian kita rukuk sekali dengan imam, sekadar subhanallah, maknanya dia punya tumakninah, maknanya Allahu Akbar, kita rukuk, subhana rabbiyal azim. Imam pun bangkit, sami Allahu liman hamidah. Kita pun sami Allah liman hamidah, kita sempat rakaat itu. Sempat dengan rakaat itu. Cuma timbul soalan daripada seorang sahabat kita. Dia kata masalah imam tempat saya ni, kadang-kadang dia bangun dulu baru dia takbir. Macam mana kita nak pastikan rokok kita sempat tak sempat? Dikira kita tahu perangai imam macam ni, kita kena ambil perhatian lah. Kita masuk ni, aku sempat ke tidak dengan rokok ni? Kalau tak sempat, jangan masuk. Takut kita was-was. Kalau kita sempat, kita pergi tambah rakaat, batal. Jadi rakaat lebih. Kalau tak sempat, kita tak tambah rakaat, juga batal. Jadi kurang. Maka kita kena pastikan supaya hilang was-was. Ini khas dalam masalah rukuk saja. Kita masuk sempat tak sempat? Baik kita ambil tak sempat. Kita tengok sekejap. Allahu Akbar, kita takbir, tengok keadaan. Kalau rasa tak sempat, tunggu je. Sebab kalau tidak timbul was-was. Kalau kita tak tambah, sedang kita tak sempat, tak cukup rakaat. Kita dah sempat, tapi kita tambah lebih rakaat. Itu risiko. Ada pun tempat lain, waktu sujud, waktu tahiyat, waktu lain, waktu i'tidal, tak ada masalah. Yang masalah problem ketika kita rukuk. Kena ambil perhatian di situ. Ada setengah orang ni, imam dia bangkit dulu. Sami Allahu liman hamidah. Boleh. Dia kita tiga cara boleh. Sama ada kita serentak, Sami Allahu liman hamidah. Ataupun kita bangkit dulu. Sami Allahu liman hamidah. Ataupun bunyi suara dulu, Sami Allahu liman. Biasanya makmum ni dia akan ikut suara. Kita mana nak nampak kita tengah rokok, tengah sujud. Maka kita ambil perhatian di sini, para jemaah sekalian, insya-Allah. Mudah-mudahan. Ada soalan lagi dia. Kalau imam dalam sujud tilawah, sujud sejadah, kita masuk masjid, imam dah habis dah ayat sejadah, dia sujud Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, terus sujud dengan dia, sujud. Wa ma adraktum fasallu, di mana tempat kamu sempat, solatlah. Alhamdulillah. Soalan yang ke-20, mana lebih afdal berdoa mohon hajat semasa sujud dalam solat, dalam solat hajat, ataupun doa mohon hajat dalam solat-solat yang lain? Kita kata para jemaah sekalian, berdoa dalam sujud itu yang afdal. Dalam hadis Nabi kata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Mana-mana solat je afdal. Tapi mana-mana solat kita nak minta, kita minta dalam sujud kita. Alhamdulillah. Adakah kita kena solat? Ada solat hajat itu, dia tidaklah spesifik sangat. Kita boleh je berdoa solat hajat tu waktu kita solat sunat biasa, solat duha, boleh kembarkan, boleh campurkan dia. Kalau kita kata saya nak buat solat hajat, buat. Cuma solat hajat itu di antara solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Tidak sunat berjamaah. Dia tak masuk dalam kategori berjamaah.
Soalan yang ke-21, apakah berzikir dalam hati sah? Kita kata zikir ni ada dua kategori. Kan? Satu dia panggil zikir tafakkur, kita mikir, itu boleh dalam hati. Tapi kalau nak zikir biasa, kena dua-dua, hati dengan lidah. Hati kita kata subhanallah, lidah nak kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Barulah dia panggil berzikir. Kalau tidak dengan hati saja, mungkin dia pergi kepada berfikir. Fikir dengan hati, zikir dengan mulut. Tapi zikir dengan hati serentak, itu yang paling afdal. Kembar dua, hati, mulut, tangan sekali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini tiga lagi baik. Ini kita kadang-kadang kita zikir dengan mulut je, hati fikir ke lain. Nah, ataupun zikir dengan tangan saja, sebab pegang tasbih kak, tak tahu mulut cakap apa, tak tahu. Maka kita mengatakan itu baiklah. Soalan yang ke-20 berapa dah kita? 22 dah. Apakah surah yang baik untuk dibaca atau untuk diamalkan selepas waktu solat? Selepas zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi yang kita dah jawab dah semalam. Yang terbaiknya kita baca selepas solat, zikir lepas solat, dan kita sambung dengan ayatul kursi. Ayat kursi bukan surah, ayat satu ayat je. Kemudian 3 kul. 3 kul. Yang lain-lain tidak ada dalam riwayat yang sahih bacaan itu. Berhenti setakat itulah dulu. Kemudian nak sambung lagi lepas itu bolehlah, tapi tidak dikaitkan dengan zikir selepas solat. Soalan yang ke-23, minta penjelasan tentang pemandu bas. Pemandu bas ni, na'udzubillah, dia terlibat dengan kemalangan. Adakah si driver kena kafarah semua penumpang 30 orang atas bas? Maknanya kafarah ni tuan-tuan kena ingat. Kafarah kepada orang yang tersalah bunuh orang ni. Tersalah bunuh orang ni dia ada kafarah, dia panggil kafarah. Dalam surah An-Nisa Allah kata apa? Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Kemudian tengok. Dalam fakaffaratuhu fa fidyatu, dia panggil fidyah. Wa in kana min qaumin bainakum min mitsaqum fa fidyatun musallil wa tarqabata faman lam yajid, siapa dia tak boleh merdeka seorang hamba, nak kafarah kepada orang yang dia bunuh tadi, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ni berat ni, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi alhamdulillah, ana tengok isu ni timbul, orang duk atas banyak video yang mengulas tentang masalah ini. Kita kata alhamdulillah, eloklah percambahan minda untuk mengkaji. Para asatizah kena kaji hukum orang yang tersalah. Pemandu bas ke, pemandu lori, pemandu motosikal. Apakah kita kena kafarah dengan sebab dia panggil al-maut at-tasabbub, orang yang menjadi sebab, boleh menyebab kematian orang itu. Cuma ana tidak suka, saya haraplah pihak admin jangan potong cut video pendek, sebarkan tanpa penjelasan yang menyebabkan keliru sangat-sangat orang. Driver bas tak berani nak driver dah. Itu kalau bas 30-40 orang. Kalau kereta api, satu kereta api terbalik, berapa orang mati? Driver kapal terbang, pemandu kapal terbang, bagaimana pula? Timbul pula isu doktor di hospital tersalah bagi obat pada orang mati. Kesan daripada video pendek yang tidak ada penjelasan, maka banyak dia punya kecelaruan timbul pada masyarakat. Sebab itulah saya mengharapkan isu-isu seperti ini, pihak pejabat agama, pihak pejabat mufti kena tangani dengan cepat. Pihak pejabat mufti kena ada satu tim media. Bila diviralkan video-video yang pelik-pelik, bagi penjelasan supaya masyarakat tenang. Ni ada doktor yang hubungi kita, saya macam mana ustaz? Macam mana saya ni? Saya buat pembedahan, kadang-kadang orang tu mati. Adakah saya kena puasa 2 bulan berturut-turut? Tak boleh nak kerja saya ni, kalau kerja puasa lah.
Driver bas yang mati 30 orang bagaimana? Naik motosikal bawa, kemudian mati mak dia pula, contoh dia gendong ayah dia mati, adakah dia tak boleh pusaka? Jadi panjang dia punya huraian dalam masalah seperti ini. Maka saya secara peribadilah, cara peribadi kita mengatakan isu-isu yang macam ini perlu pada penjelasan daripada pihak berautoriti seperti pejabat mufti, pejabat agama, supaya masyarakat boleh faham. Jadi jangan sebarlah benda-benda yang potong video separuh ni sukar. Payah kita nak buat. Jadi dalam masalah ini anda baca fatwa, sebab di Arab Saudi dia masih lagi ada undang-undang syariat di sana. Kalau kematian tu dia kena bayar diat. Bayar diat kepada keluarga si mati, bukan diat kepada kerajaan. Kita sekarang ni bayar ke mahkamah. Kita bayar ke mahkamah kan. Wow, didenda sekian-sekian, ditarik lesen pemandu. Orang mati, keluarga si mati siapa bayar? Tak ada bayaran lah. Itu dia panggil sistem diat yang diguna oleh di Arab Saudi ni perlu diperluaskan di tempat di mana negara lain lah, negara umat Islam ni, supaya keluarga si mati itu ada pampasan, ada diat. Cuma isu orang yang menyabit sebab tadi macam mana? Bagaimana kafah dia? Jadi saya baca dalam fatwa Arab Saudi ni, dia tidak satu level ya. Setiap kali orang yang menyebabkan kematian, semua kena bayar dia, semua kena kafarah, sebab banyak kategori dia tu banyak. Jadi kita kata isu ni saya harap sangatlah dipanjangkan kepada pihak pejabat mufti supaya diberi penjelasan kepada masyarakat untuk menghilangkan kekeliruan. Baiklah para pelajar sekalian, berapa dah kita? 23 24. Mana lagi soalan? Kita ambil sampai 25 je lah kan. Soalan yang sama ni, baru ni kita jawab dah. Soalan tambahan tu, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi perkataan yang ada dalam hadis Nabi, tidak ada perkataan ta'ala tu sudah tidak ada. Yang adanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita nak tambah itu, cuma tambah di luar solat lah. Dalam solat Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala tidak ada dalam solat. Sebab lafaz yang adanya setakat yang ada itu saja. Soalan yang seterusnya, soalan yang terakhir kita ni, 25 soalan cukup lah. Bilakah bermulanya waktu sunat isyraq? Dan adakah dia menjadi amalan Nabi SAW dan kaitan dia dengan solat duha? Solat isyraq, tuan-tuan kena ingat, waktu larangan solat bermula selepas kita solat subuh. Selepas solat subuh sehingga syuruk. Syuruk tu maknanya terbitnya matahari. Mana tamaklah waktu subuh. Bila terbit matahari, itu waktu larangan keras solat sunat. Sehingga paling minima waktu larangan tersebut berakhir 15 minit kemudian. Mana hari ini kita contoh 7 syuruk masuk waktu. Maka 7.15 bermulanya waktu bila? Waktu kita boleh solat sunat. Dalam hadis yang kita kempen tu, hadis Tirmizi, siapa dia solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai naik matahari, 15 minit melepasi syuruk, dia pun solat sunat 2 rakaat. Solat tu nak solat apa? Khilaf ulama. Ada mengatakan itu permulaan duha. Ada setengah ulama dalam kitab fiqh kita ni, dia kata solat sunat isyraq. Yang pentingnya bagi ana lah, saya lebih suka kepada solat sunat duha, kerana tafsir Ibnu Abbas kepada Al-Quran bil ashyi wal isyraq, iaitulah solat sunat duha. Wahia salatud duha, Ibnu Abbas kata. Habis solat sunat syuruk tu dalam kitab tak apalah. Yang pentingnya kalau kita sudah cukup syarat tadi 15 minit, kita pun solat 2 rakaat. Sama ada tuan seniat solat isyraq, solat duha dipersilakan. InsyaAllah kita boleh pahala haji dan umrah yang sempurna seperti dalam hadis yang tersebut. Hadis itu pun menjadi khilaf ulama, ada kata tak sahih, ada kata hasan. Baik, waktu duha boleh dah tu. Bila lepas 15 minit syuruk, kita boleh solat duha, kita sudah boleh solat apa?
solat duha, dan itulah waktu permulaan duha. Adapun solat duha yang afdal ketika panahnya anak unta, dalam pukul 10, itu waktu duha. Waktu orang tengah sibuk di pasar pagi, kita boleh solat, itu terbaik. Tapi kalau tuan kata, aku ni tak boleh ni, habis ya waktu syuruk, waktu radangan dia terus solat duha sebab nak pergi berjabat, nak pergi pasar, takut nanti terlara, terleka, solat awal waktu lebih baik daripada tak solat langsung. Tapi solat di tengah waktu, itu yang terbaik. Nabi kata salatul awabin, solat orang yang baik-baik, hina tarmadul fisal, ketika panahnya anak unta dia rasa panah, dia bangun daripada tempat dia duduk, yang ini sekitar pukul 9, pukul 10 pagi, itu yang terbaik. Wallahu alam. Mudah-mudahan para pelajar sekalian ada manfaatnya dalam sisi tanya jawab kita pada saat ini. Kita sambung lagi dalam siri-siri yang akan datang, tengok ke lapangan dan tengok waktu yang sesuai. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.